Baik, langkah yang kelima dalam usaha menangani ancaman komunis adalah tawaran pengampunan. Dan untuk pengetahuan kamu, tawaran pengampunan ini sebenarnya pada peringkat diperkenalkan tindakan ini, usaha ini untuk memberi pengampunan kepada komunis, maka penduduk-penduduk tanah Melayu protes tau. Protes, mengadakan demonstrasi kerana apa? Tak setuju untuk membenarkan anggota komunis diampunkan dan diberikan kerakyatan. So ramai yang menentanglah. Namun tawaran pengampunan itu juga dibuat. Okey, so kalau kita lihat pada 6 September 1949, Sir Henry Gurney isytiharkan pengampunan kepada komunis. Supaya apa? Supaya menyerah diri. Macam mana cara dimaklumkan? Setiap hari Radio Malaya akan siarkan syarat-syarat tawaran pengampunan. Malah poster-poster juga ditampal di merata-rata tempat. Sebanyak 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu dan Tamil. Malah penyebaran risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara, termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara. Nampak tak ni? Ini diorang naik kapal terbang, bawa risalah-risalah tu, kemudian bila kapal terbang tu lalu di kawasan hutan, okey, digugurkan semua risalah-risalah ini sebab mereka tahu bahawa komunis memang tinggal dalam hutan. Jadi, so mana tahu mereka baca dan mungkin mereka akan menyerah diri. Okey. Malah iklan dan wayang gambar digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis supaya menyerah diri. Jalan tak cara ni? Kurang. Kurang dan tak berapa nak jalan lah. Tak ramai pun yang nyerah diri untuk diampunkan. Tak ramai. Tak ramai. Sebab mereka nak teruskan perjuangan juga. Baik. Kemudian, okey, usaha yang keenam, iaitu kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey, ada kempen tu. Di mana Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. So di sini penduduk berbilang kaum akan diseru untuk mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Jadi sukarelawan ini telah mencecah hampir 435,905 orang yang sukarelawan ini. Dan apa yang mereka buat? Mereka melibatkan rakyat untuk berbilang kaum yang bekerjasama bagi menentang komunis. Dan pelaksanaan ini dapat menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan kaum lah. Contoh macam ini, penduduk turut menyertai perarakan bersempena dengan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Jadi, di sini sebenarnya adalah satu, kita kata sebagai psikologi, di mana kerajaan telah menanamkan satu pemikiran kepada rakyat bahawa komunis itu penjahat. So, jangan bekerjasama dengan penjahat. Jadi, ini kita kata sebagai taktik strategi psikologi yang menyebabkan komunis lebih tertekan kerana tidak mendapat sokongan daripada rakyat tempatan. Sebab rakyat tempatan menganggap diorang sebagai penjahat. Itu. Kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Dan yang ketujuh, perintah berkurung. Perintah berkurung sebenarnya ialah curfew. Curfew ya. Macam kita kena lockdown tu kan. Samalah lebih kurang lah tu. Lebih kurang lah tu. Dulu ada juga. Semasa keganasan komunis berlaku. So, perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Itu perintah berkurung. Jadi, perintah berkurung membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Misalnya pada bulan Jun 1951, penduduk di kawasan Labis, Johor, dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Maknanya apa? Kena duduk dalam rumah. Kalau keluar dari rumah, tanpa sebarang sebab, boleh ditembak. Boleh ditembak. Kerana
Kerana yang berkeliaran daripada luar rumah tu kebiasaannya adalah komunis. Sebab komunis tak ada rumah. Komunis tinggal dalam hutan. Jadi, kalau penduduk kawasan itu, di kawasan lapis tu, penduduk-penduduk itu, okey, diarahkan. Tentera kata, okey, semua dilarang keluar. Okey, daripada pukul 7 pagi sampai 7 malam. Okey, ataupun daripada 7 malam sampai 7 pagi esok. Kalau sebab kecemasan pun tak boleh. Tak boleh. Okey, tapi kalau keluar berdua tu, kemudian nampaklah sakit ke apa semua tu, adalah excuse-nya. Tapi bila seorang-seorang je keluar kan, okey, waktu malam pula tu, boleh tiba-tiba ditembak. Kerana apa? Disyaki komunis. Itu kepentingan perintah berkurung. Dan perintah berkurung juga dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerja sama dengan pihak berkuasa. Contohnya, ada ke penduduk yang tak bekerja sama? Ada. Degil. Contohnya pada bulan Mac 1952. Lepas tembak tu, cikgu dia just tanam je ke mayat tu? Tanam lah. Okey. Pada bulan Mac 1952, penduduk Tanjung Malim. Tahu tak Tanjung Malim kat mana? Tahu tak Tanjung Malim kat mana? Okey. Tanjung Malim, dia dekat Perak, sempadan antara Selangor dengan Perak. Tengah-tengah tu ada Tanjung Malim. Tanjung Malim ya. Dan Tanjung Malim ini pernah dikenakan perintah berkurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Rupanya penduduk pun berhubung dengan komunis. Tidak memberi kerjasama untuk membanteras komunis. Jadi, ini menyebabkan Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung. Dan kenapa dibuat perintah berkurung? Kerana ada 40 orang komunis telah menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk baiki paip air. La ilaha illallah, tak ada kerja lain ke? Orang tu baiki paip air, yang kau pergi serang dia kenapa? Dia tak bersalah. Ini komunis. Dan ini mengorbankan 12 nyawa. 12 nyawa. Okey, jadi bila polis jalankan siasatan, tidak memperoleh sebarang maklumat. Maknanya penduduk-penduduk Tanjung Malim bekerjasama dengan komunis untuk tutup mulut. Siapa yang buat ni? Tak tahu. Kamu nampak tak ada komunis tu? Tak tahu. Tidak memberi kerjasama. Oleh itu, sejerat Templar tiba di Tanjung Malim untuk maklumkan penduduk tentang hukuman. Sebab penduduk tidak boleh kerjasama, maka hukuman terhadap sikap mereka yang enggan memberikan sebarang maklumat tentang gerakan komunis kepada kerajaan. Maka kena kurung, lockdown, perintah berkurung, curfew selama 22 jam. Okey. Jadi itulah penggunaan perintah berkurung. Tapi untunglah 22 jam. Kita masa lockdown itu berapa? Bukan 22 jam rasanya berhari-hari, berminggu-minggu okey. Apakah 730 hari. Cikgu, apakah sebab penduduk Tanjung Malim buat macam tu? Diorang dapat rasuah ke atau kena unggut? Tak. Kerana penduduk Tanjung Malim pada waktu itu kebanyakan, okey, untuk makluman kamu, Tanjung Malim adalah sebuah bandar. Okey, yang mana 90% penduduk-penduduk Tanjung Malim itu adalah orang-orang Cina. Jadi mereka bekerjasama dengan komunis. Jadi itulah. Dan cikgu tahu kerana apa tahu? Kerana Tanjung Malim itu berdekatan dengan kampung cikgu. Tanjung Malim itu berdekatan dengan kampung cikgu. Kampung cikgu sebenarnya dekat Kelompang. Siapa pernah pergi mandi air terjun apa semua, Kelompang tu itu kampung cikgu. Ini kampung cikgu. Jadi Tanjung tu bukan dekat pantai ke cikgu? Itulah. Tapi ni jauh. Okey. So setakat mandi-mandi tu, cikgu kalau balik kampung kecil-kecil tu, mandi terjun air terjun ke berenang sungai tu normal. Menangkap ikan dalam sungai pun tu dah biasa. Tu kampung cikgu. Baik. Okey. So itu perintah berkurung. Okey. Ini dikenakan kepada penduduk-penduduk Tanjung Malim. Baik. Kemudian perang saraf. Daripada banyak-banyak tindakan usaha-usaha untuk menangani ancaman komunis ni, perang saraf ni sebenarnya yang paling berkesan lah. Sebab
Perang saraf ini ialah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis, tetapi melalui usaha yang berbeza, iaitu usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Memenangi hati dan fikiran rakyat. Contohnya pada tahun 1952, Templar ni, Sir Gerard Templar, dilantik menjadi Pesuruhjaya Tinggi British. Beliau bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Beliau ingin menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerja sama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Buat baik dengan penduduk. Bila buat baik dengan penduduk, tanya khabar, cukup makan ke tidak, pakaian cukup ke, makanan cukup ke, apa semua. Kemudian baru tanya, komunis ada tak datang sini? Ada lah gitu kan. Sebab dah ada bonding, dah berbaik-baik. Senang dia nak cerita. Hari tu ada tahu komunis kat sini. Oh ya ke? Oh, bonding. Jadi perang saraf ini berjaya memujuk rakyat berbelang kaum supaya bersatu dan membantras ancaman komunis. Ini perang saraf. Dan perang saraf ni cikgu tergelak sikit lah. Sebab apa? Sebab teringat rakan cikgu masa kami bujang-bujang dulu lah. Rakan cikgu ni dia suka dengan seorang perempuan. Okay, tapi perempuan tu tak suka dia. Jadi dia guna strategi perang saraf. Iaitu dia selalu pergi rumah budak perempuan tu dan dia berkawan baik dengan mak dan ayah budak perempuan tu. Selalu datang bagi, makcik dah makan makcik, ni ada bawa kuih, jumpa pakcik, jom kita pergi minum kedai mamak apa semua kan. Perang saraf. Nampak tak? Perang saraf. Ini taktik sangat. Ya, betul. Perang saraf. Memenangi hati dan fikiran ibu bapanya. Maka ibu bapanya kata apa? Budak tu baik orangnya. Budak tu baik. Kenapa kau tak suka dia? Budak tu baik tu. Jadi budak perempuan tu dah stres. Dapat ke perempuan tu? Dapat. Dapat. Akhirnya dapat. And the best part is kawan cikgu tu, guru budak perempuan tu adalah anak murid dia. Masa tu anak murid dia umur dah 17 tahun dan kawan cikgu tu sebenarnya masa tu baru umur 24 atau 25 lah. 24-25 dia jadi guru. So dia ajar pelajar-pelajar menengah. Adalah kawan seorang tu dapat kahwin dengan student. Cikgu gelak kan je. Politik guna. So politik guna perang saraf ke cikgu? Well, politik guna perang saraf. Politik banyak guna perang saraf. Okay, iaitu perang saraf ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk imej yang baik. Marilah sokong saya. Saya akan membawa kamu semua, membawa kawasan ini lebih maju daripada dulu. Itu perang saraf. Okay, perang saraf. Jadi orang akan percaya. Oh, okey, tak apa. Ada masalah. Okey, nak duit 100. Apa masalah? Okey, tak syukurin. Ni. Perang saraf. Perang saraf. Tapi bila dah dapat kuasa, cerita lain pula jadinya. Itu yang selalu berlaku lah. Kan? Dalam politik. Jadi hati-hati. Hati-hati memilih pemimpin. Nak pilih pemimpin, carilah pemimpin yang macam Hairun Sani ke, Zarif ke, Imran Yusof ke, kan? InsyaAllah Malaysia akan terus maju jaya. InsyaAllah. Okay. Cewa. Okay. So, bagaimana perang saraf ini dilakukan? Iaitu yang pertama kita tengok Sir Gerard Templar ini mengadakan lawatan. Yang pertama dia adakan lawatan dengan Templar ini mendampingi rakyat. Maknanya mendekati rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Lalu beliau melakukan sebanyak 122 lawatan. Kalau 1-2 lawatan tak cukup, 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital, dia lawat semuanya. Termasuk bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh,
Lombong Estate dan bersedia menerima perwakilan. Siapa-siapa nak jumpa dia, boleh. Setiap lawatan itu mengambil masa 2 hingga 3 hari. Bukan melawat tu datang sehari 2-3 jam lepas tu balik. Ataupun datang kemudian tunjukkan sedang menyapu sampah ke, ataupun sedang bersihkan longkang dalam setengah jam, lepas tu bergambar, lepas tu terus balik. Tak. Macam lain macam je. Yelah, lain macam lah. Okay. Jadi, jadi dia ambil masa 2-3 hari setiap lawatan, dia stay situ 2-3 hari. Ini baru betul pemimpin. Kan? Jadi dia adakan setiap lawatan. Dan dia diiringi oleh isterinya, beliau melakukan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Dan isteri beliau menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan Pusat Komuniti untuk membantu rakyat. Ini dia adakan lawatan. Ini maknanya apa? Nak membina hubungan, bonding dengan rakyat. Itu satu. Yang kemudian, perang saraf. Iaitu perang saraf, teknik yang kedua iaitu melonggarkan. Ya betul. Ini Templar ni. Ini sejerat Templar. Orang tu nampak tu dia macam tu. Gitu. Tu Templar lah tu. Tu Templar lah tu. Dia sedang berborak dengan salah seorang penduduk kat situ. Nampak tak? Okey. Dan mungkin kamu akan tertanya, okey, Templar ni faham ke bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu? Okey. Nampak tak bahawa kalau kita lihat di sini, okey, nampak tak sejerat Templar ni di sebelahnya ada seorang lelaki sebagai translator. Lelaki ni lelaki Melayu dan dia akan berbual dengan lelaki ini. Nampak tak? Jadi dia ni lah yang akan translate dan bagi tahu kepada sejerat Templar. So dia pakai translator. Nampak tak? So sebab itu dia dapat memahami apa masalah penduduk-penduduk. Ya, ada effort kat situ. Ada effort kat situ. Okey. Baik. Yang kedua, okey, dalam perang saraf kita lihat iaitu melonggarkan syarat kewarganegaraan, di mana melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang satu. Kesannya, pada 14 September 1952, seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India layak menjadi warga negara. Baik, kenapa nak diberikan syarat kewarganegaraan? Kamu kena faham bahawa tanah Melayu pada waktu itu memang kita kata nama pun tanah Melayu. Jadi dihuni dan diketuai dan dipimpin oleh orang-orang Melayu. Tetapi pada waktu itu ramai juga orang Cina dan juga orang India yang berada di sini. Tetapi mereka tidak diberikan apa-apa kewarganegaraan. Jadi mereka masih berpegang kepada bahawa aku ini warga negara asal aku. Contoh, orang Cina kata apa? Aku adalah warga negara Cina. Orang India kata apa? Aku warga negara India. Maka dia kata apa? Orang-orang macam ni, kalau tak diberikan kewarganegaraan di tanah Melayu, apa yang akan berlaku? Dia tidak akan memberi taat setia dan tidak akan memberi kerjasama. Untuk apa aku membantu orang-orang sini? Nanti dah habis kerja aku balik lah. Aku baliklah India ataupun aku balik China. Buat apa aku nak setia di tanah ini? Nampak tak? Tidak akan memberi kerjasama dan tidak akan memberi kesetiaan. Jadi usaha jerat Templar ini untuk memberikan kewarganegaraan supaya apa? Supaya bila dapat kewarganegaraan, wah, aku sekarang ni warga negara tanah Melayu. Inilah tempat aku mencari rezeki, inilah tempat aku untuk membina keluarga dan kehidupan seterusnya. Aku kena bersama-sama untuk mempertahankan negara ini dan mengekalkan keamanan. Nampak tak? Bila diberi kewarganegaraan, maka orang bukan Melayu juga akan turut sama dengan orang Melayu untuk berjuang mempertahankan negara daripada ancaman komunis. Itulah sebab kenapa dilonggarkan syarat kewarganegaraan. Boleh faham
agak bersemangat sikit sebab besok adalah Hari Malaysia. Jadi bersemangat sikitlah malam ni. Kan? Bersemangat sikitlah. Kan? Baik. So itu yang kita lihat tentang syarat kewarganegaraan. Okey. Baik. So yang pertama mengadakan lawatan, sejurut tempoh mengadakan lawatan. Yang kedua iaitu melonggarkan syarat kewarganegaraan. Patutlah tengkolok cikgu merah. Ya, okey, semangat semangat semangat. Kan. Baik. Mentera semerah padi. Ni ada. Baik. Yang ketiga, mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Kerajaan pada waktu itu mengadakan pilihan raya tempatan yang pertama bertujuan untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Bila ada pilihan raya, mereka akan berebut untuk memimpin sesuatu kawasan. Contoh, pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Maka nak memilih pemimpin-pemimpin untuk mewakili Kuala Lumpur. Maka bila pilihan raya dibuat, akan wujud parti-parti yang mewakili kepentingan dan juga kaum masing-masing. Contohnya, pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur ini telah wujud parti UMNO yang memperjuangkan Melayu. Kemudian MCA yang memperjuangkan kaum Cina dan MIC yang memperjuangkan kaum India. Maka di sini mereka ini bersama-sama dalam politik untuk mendapatkan sokongan dan juga untuk menentang komunis. Mereka tak nak bekerjasama dengan komunis. Mereka bekerjasama untuk apa? Untuk bangunkan dan memajukan kawasan Kuala Lumpur. So itu sebab diadakan pilihan raya. Baik, itu yang ketiga, pilihan raya. Baik, cikgu India dan China parti apa Okey, kalau kaum India kebanyakannya lah. Ada satu parti dipanggil MIC. Iaitu Malayan Indian Congress ataupun sekarang ni jadi Malaysia Indian Congress. So MIC. Kalau yang Cina mewakili iaitu MCA. Malaysian Chinese Association, MCA. Pada sekarang ni, itu zaman dulu. Zaman sekarang ini, parti-parti yang mewakili kaum ni sebenarnya tak relevan dah. Sebab kita sekarang ni bukan mewakili parti yang mewakili kaum, tapi kita nak mewakili matlamat. Sebab itu wujudnya parti seperti Parti Keadilan Rakyat, PKR. Kenapa ada PKR? Parti keadilan, untuk memperjuangkan keadilan untuk semua orang, tak kira kaum, tak kira bangsa. Zaman sekarang itu parti yang relevan. Kalau parti itu mewakili kaum sahaja pun sebenarnya tak bagus. Dia tidak membentuk perpaduan. Ya. Baik. So yang keempat, menawarkan hadiah wang tunai. Ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis. Contohnya, sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng. Chin Peng ni adalah Setiausaha Agung PKM ataupun pemimpin PKM lah. Sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng sama ada hidup atau mati akan diberikan hadiah sebanyak 250,000. 250,000 pada zaman dahulu dia lebih kurang sama macam 2.5 juta. 2.5 juta dapat menangkap Chin Peng 2.5 juta. Persoalannya, ada ke yang dapat tangkap? Ada ke yang dapat tangkap Chin Peng ini? Jawapannya, tidak. Tidak. Tak ada siapa pun yang dapat tangkap. Dan akhirnya, in the end, apa yang berlaku adalah Chin Peng sebenarnya meninggal dunia pada tahun 2018. Baru-baru ni. 2018, beberapa tahun lalu lah. 2018, dan mati di sempadan kerana penyakit dan dia meninggal di sempadan Thailand. Jadi maknanya hadiah wang tunai itu tidak berjaya diberikanlah kepada sesiapa. So inilah dia, usaha-usaha perang saraf, iaitu mengadakan lawatan, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya. Jackpot kalau dapat tu, ya.
menawarkan hadiah wang tunai, dan seterusnya memenangi kepercayaan orang asli. Okay. Memenangi kepercayaan orang asli. Templar sebenarnya berusaha untuk memenangi kepercayaan orang asli supaya mereka menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Beliau mendirikan 14 kubu untuk mendapatkan sokongan orang asli. Dan kubu ini menyediakan kemudahan barangan keperluan harian, perubatan, pendidikan dan perlindungan. Okay. Tapi orang asli ni ialah orang asli ni, okay, ada yang pelajar baru ni tanya, cikgu, orang asli tu memang tinggal dalam hutan, dia orang tak nak keluar ke bandar ke, okay, bekerja seperti orang-orang lain pun semua. Baik, orang asli ni dia terikat dengan tradisi mereka. Bagi mereka, okay, amat penting untuk menjaga tanah adat dia, tanah warisan dalam hutan tu kan. Oh, ini tanah nenek moyang kami kena jaga dia. Kami kena jaga kawasan ini sebab ini turun temurun. Jadi kami tak boleh keluar. Kalau keluar nanti kami ditimpa bencana. Jadi kami kena jaga. Gitu. Jadi sebab itu orang asli sentiasa, kalau kamu temui orang asli kat mana? Bukan di bandar, tapi di kawasan hutan. Kerana mereka meneruskan tradisi menjaga tanah-tanah warisan nenek moyang mereka. Jadi itulah. Sebab itu Templar berusaha memenangi kepercayaan orang asli. Dan orang asli ni apa kelebihan dia? Orang asli dia tahu ke mana komunis pergi. Pergi sana, pergi sini, dia tahu. Sebab apa? Dia selalu masuk hutan, dia akan tengok, oh, sini sudah ada orang lalu. Oh, sini sudah ada orang lalu. Oh, ramai sini. Dalam 10-20 orang. Oh, yang ini seorang saja ni. Dia tengok hutan pun dia tahu siapa yang lalu dan berapa ramai orang yang lalu. Dan bila dia lalu. Itu kelebihan orang asli sebab dia dah biasa dengan hutan. Dia dah biasa dengan hutan. Jadi, dia boleh memberi maklumat. Orang asli boleh memberikan maklumat tentang komunis, pergerakan komunis dalam hutan. Sebab itu Templar berusaha memenangi kepercayaan orang asli. Ya. Baik. Dan yang keenam, memajukan perkhidmatan penerangan. Yang keenam ni. Perkhidmatan penerangan, ya. Kerajaan turut memajukan perkhidmatan penerangan untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Ditubuhkan Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya. Perkhidmatan Radio Malaya itu dijadikan medium atau alat untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat agar menyokonglah kerajaan bagi membanteras komunis. Jadi jabatan ini bertanggungjawablah sebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis di dalam hutan. Apa yang Jabatan Perkhidmatan Penerangan ni buat? Okey, kamu kena ingat orang dulu-dulu hiburan mereka ialah radio. Orang dulu-dulu hiburan dia adalah radio. Setiap hari akan buka radio. Sambil masak ke, sambil buat kerja ke kan. Dia orang akan pasang radio. Jadi, Jabatan Penerangan dan Radio Malaya ini akan menyiarkan lagu-lagu dulu. Lagu dulu, kan lagu dulu. Jadi joget ni kan, lagu joget, dah habis lagu je kan. Kemudian keluar. Okey, pengumuman bahawa kepada mana-mana rakyat yang ada maklumat berkaitan dengan komunis, sila hubungi 03 662 323. Okey. Jadi dia bagi penerangan. Jadi bagi penerangan, jadi semua penduduk akan dengar. Okey, kena ingat. Kalau ada jumpa komunis, kena bagi tahu ni. Jadi inilah fungsi Radio Malaya pada waktu itu. Dan Radio Malaya jugalah sebenarnya yang menyebabkan, untuk pengetahuan kamu, Radio Malaya ini sekarang ini dah jadi RTM. Radio Television Malaysia. Yang cikgu tahu, korang memang tak tengok TV. TV RTM, TV1, TV2 kan. Korang tak tengok punya, confirm tak tengok. Yang korang tengok Astro semua. TV1, TV2 tu memang tak tengok. So itu Radio Television Malaysia. Sekarang ni.
Dan untuk pengetahuan kamu, bahasa yang kita gunakan sekarang ni adalah yang digunakan dalam Radio Malaya. Kamu tahu tak, sebelum adanya Radio Malaya, bahasa kita macam mana? Bahasa kita, percakapan kita, dia macam ni. Baik, kepada sesiapa yang ada masalah, sila bertanya terus kepada cikgu, supaya cikgu akan menerangkan kembali mana-mana bahagian yang kamu tidak faham. Boleh ya? Nampak? Itu bahasa Melayu asal. Tetapi apabila datang Radio Malaya dia kata dia datang, dia buat penerangan secara macam mana? Okey, kepada semua rakyat, sila maklumkan kepada jabatan berkenaan tentang kehadiran komunis di tempat anda ya. Nampak tak perbezaan bahasa yang cikgu gunakan? Perbezaan bahasa yang cikgu gunakan iaitu yang kedua tu adalah logat daripada Johor Riau. Ya, logat daripada Johor Riau. Yang mana saya jadi saya, suka jadi suka. Kan? Suka jadi suka. Jadi macam mana bahasa tu boleh seluruh Malaysia menggunakannya sekarang? RTM lah, Radio Malaya lah sebenarnya yang telah menggunakannya, dan ianya menjadi sebutan sampailah sekarang. Jadi sebab itu kita tak pelik sebenarnya. SAYA saya, tapi kita sebut SAYA saya. SUKA suka sepatutnya. Jadi SUKA suka. Mana datang tu? Itulah disebarkan oleh Radio Malaya, pengaruh daripada Kesultanan Johor Riau. Okey. Slang KL, ya. Kita kalau bahasa Melayu lama, tidur adalah tidur lah. Kamu kena tidur di sini. Tidur, R tu. Tapi kalau Johor Riau, tidur. R tak ada. Tidur. Jadi itu sebenarnya slang Johor Riau. Yang disebarkan oleh Radio Malaya. Kalau tidur, tu lain. Tu tidur, tu Kedah. Belah-belah Penang. Tidur. Jadi itu logat dia. Okey. So itu sedikit maklumat tentang perkhidmatan penerangan daripada Radio Malaya. Baik. Kenapa dipanggil bahasa KL pula? KL lain. KL lain. Dia KL dia ada macam ada dia punya slang dia. Slang dia sama juga macam jomlah kita pergi. Jom. Dia bahasa pendek-pendek. Jom. Jadi itu adalah bahasa contoh, bahasa slang KL lah. Kan? Tapi sebenarnya datang daripada Johor Riau juga. Ya, datang daripada Johor Riau. Baik. Seterusnya, yang ketujuh, dalam usaha perang saraf, 7 memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih, iaitu black area and white area. Apa itu black area and white area? Baik, kerajaan memperkenalkan konsep kawasan hitam, black area, dan kawasan putih, white area. Kawasan hitam ialah kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang aktif. Ada kegiatan komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung. Itu adalah kawasan hitam. Manakala kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Sehingga tahun 1994, kerajaan isytiharkan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Maknanya kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. So black area and white area. Jadi itulah. Kalau kita lihat di sini, itulah dia 7 yang kita katakan sebagai usaha-usaha dalam perang saraf. Ingat, perang saraf melibatkan lawatan, syarat kewarganegaraan dilonggarkan, pilihan raya majlis perbandaran dibuat, tawarkan hadiah wang tunai, memenangi kepercayaan orang asli, dan juga memajukan perkhidmatan penerangan, dan yang ketujuh iaitu memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Jadi itu adalah perang saraf. Ada soalan tak?
Ada soalan ke tak ada soalan? Okey? Tak ada? Kalau tak ada, kita pergi yang last sekali untuk usaha ini, iaitu rundingan baling. Boleh? Boleh Kita pergi kepada yang terakhir, iaitu rundingan baling. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, rundingan baling. Baik, rundingan maknanya perbincangan bagi menamatkan ancaman komunis, untuk tamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin PKM di sekolah Inggeris, iaitu di Baling, Kedah. Sebab itu dipanggil rundingan baling. Bukanlah rundingan baling tu maknanya rundingan untuk dibaling-baling. Bermain baling-baling, bukan. Okey. So, rundingan ini berlaku di nama tempat, iaitu di Baling, Kedah. Orang Kedah nah. Ya. Dan ianya berlaku pada Disember 1955, dan pertemuan tersebut melibatkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga PKM. Dua pihak ni. Persekutuan Tanah Melayu diwakili oleh Tunku Abdul Rahman, ditemani oleh Tan Cheng Lock dan David Marshall. Sementara PKM diwakili oleh Chin Peng, Chen Tien dan juga Rashid Maidin. Anda lihat di sini ya. Ini dah dia. Rashid Maidin, Chin Peng dan juga Chen Tien. Ni. Awak dia tu kecil sangat. Ya, yang tengah tu Chin Peng. Awak dia kecil sangat. Dia sebenarnya adalah memang pemimpin PKM. Okey. Baik. Okey, apa yang dia buat? Okey, semasa itu, kalau kita lihat, Tunku Abdul Rahman, dia minta beberapa perkara. Korang kena ingat tentang apa yang diminta oleh Tunku Abdul Rahman dan juga apa yang diminta oleh Chin Peng. Tengok betul-betul. Tak faham, tanya. Baik. Tunku Abdul Rahman minta, apa yang Tunku Abdul Rahman minta, iaitu Chin Peng, kamu kena bubarkan PKM. Satu. Bubar. Dissolve. So, tak ada lagi PKM. Letakkan senjata. Letak senjata. Okey, maknanya tidak lagi melakukan keganasan lah. Dan yang ketiga, serah diri. Yang ketiga. Itu tiga. Baik. Chin Peng pula kata apa? Baik, boleh. Tapi aku juga nak bagi syarat. Chin Peng kata apa? Syaratnya apa? Syaratnya ialah, iaitu peletakan senjata dan penyerahan diri ini akan dibuat seandainya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Dia nak tu je. Okeylah, kami boleh serah diri, kami boleh letak senjata, kami tak mengganas lagi. Tapi dengan syarat parti kami ni, PKM ini, kerajaan mesti akui PKM adalah sebuah parti politik yang sah. Bila parti politik yang sah, maka PKM boleh join pilihan raya. Bila join pilihan raya, maka PKM boleh untuk apa? Untuk mendapatkan, boleh buat kempen untuk mendapatkan sokongan bagi menyokong ideologi komunis. Patut ke diberi? Tunku Abdul Rahman bijak. Tunku Abdul Rahman kata apa? Enggan menerima. Tunku Abdul Rahman seriously enggan menerima syarat tersebut. Enggan menerima. Oleh hal yang demikian, rundingan ini menemui kegagalan. Gagal. Tak mencapai matlamat. Okay. Baik, apa beza rundingan ni kalau dia dapat jadi parti politik? Itu yang saya cakap. Bayangkan kalau PKM dapat jadi parti politik, apa yang akan berlaku? Dia akan melakukan kempen. Sama seperti parti-parti yang ada. Kempen, marilah menyertai PKM, kami akan memperjuangkan ideologi komunis. Nampak tak? Bahayanya kalau dibenarkan. Marilah sokong kami, dan akhirnya seandainya dia dapat bertanding dan akhirnya dia dapat memerintah. Let's say PKM dapat memerintah negara kita dengan cara pilihan raya itu.
Berubah tak sistem pemerintahan kita? Berubah. Habis terhapus sistem raja. Jadi berubah sangat. Yes. Kemudian kemungkinan besar akan menjadi seperti Korea Utara atau menjadi seperti Cuba. Korea Utara lah paling contoh yang paling dekat. Nak jadi macam tu? Memang tak lah. Sebab itu Tunku Abdul Rahman telah fikir jauh. Dia berpandangan yang ke depan, dia kata apa? Nak iktiraf? Sorry. Memang tak lah. Kan? Memang tak. Sebab ideologi korang tu salah. Takkan kami nak terima ideologi yang salah untuk bawa masuk? Sorry. Nampak? Ketegasan Tunku Abdul Rahman. Jadi, oleh sebab itu, rundingan ini gagal. Rundingan ini memang gagal. So, tak mencapai matlamatnya. Jadi, bila gagal, apa yang berlaku cikgu? Mungkin ada yang tanya, cikgu kalau dah gagal runding macam ni, apa yang diorang buat? Maka, Chin Peng dengan Rashid Maidin dengan Chin Tin ni, diorang pun balik. Balik masuk hutan. Yang Tunku Abdul Rahman semua balik KL tu semua. Dan seperti biasa, PKM meneruskan perjuangan dalam hutan iaitu untuk melakukan sabotaj, melakukan ugutan lagi apa semua. Dan pasukan keselamatan kita masih terus dengan kerja apa? Memburu anggota-anggota komunis dalam hutan. Jadi bila balik masing-masing meneruskan usaha-usaha masing-masing. Jadi itulah yang berlaku dalam rundingan Bali ini. Jadi kalau kita lihat, inilah dia. Kenapa dia tak tangkap je masuk rundingan tu? Bagus soalan. Cikgu dah agak dah. Mesti ada yang tanya, cikgu, kenapa dia tak tangkap je masuk rundingan tu? Baik. This is what we call gentleman. Gentleman. Aku tahu kau jahat, tapi jom kita bincang. Kan? Dia kata apa? Boleh bincang. Tapi pastikan kami datang dengan selamat, tak diburu, dan kami balik pun tak diburu. Nampak tak? Jadi, bila dah bincang-bincang tak selesai, maknanya gagal. Ingat, as a gentleman, tak apa, kau balik. Tapi nanti kami akan buru kau tau. Aku balik dulu ya. Aku masuk hutan dulu. Tapi ingat, jangan selagi orang kata apa, aku belum masuk hutan ni, kiranya apa? Hormati kedua-dua pihak. Hormati kedua-dua pihak. Walaupun dia ibaratkan penjahat komunis tu, tetapi dilayan seperti manusia yang ada hak untuk bercakap. Nampak? Jadi ini pengajaran daripada sejarah. Ingat walau macam mana pun seseorang itu, kamu perlu beri dia hak untuk bercakap dan kamu harus beri hak dia untuk mendengar. Sebab cikgu tahu korang selalu bergaduh dengan adik. Korang ni selalu bergaduh dengan adik. Kadang-kadang bergaduh dengan kakak. Kadang bergaduh dengan abang. Jadi, bila bergaduh tu kerana apa? Kamu tidak diberi hak untuk bercakap dan mendengar. Jadi, apa caranya? Iaitu, jangan bergaduh. Ambil duduk bincang. Apa masalah? Apa masalah? Tak selesai masalah. Tak apa, kita balik. Jangan bergaduh macam tu. Balik. Kan? Jadi, hormat menghormati. This is what we call respect. This is what we call respect. Kita hormati dia berjuang. Walaupun perjuangan dia salah, kita hormati. Sebab itu tak dilakukan tembakan. So ada give and take. So respect. Respect itu bukan untuk diminta. Ingat respect bukan untuk diminta, tetapi respect you gain it. Kamu memperoleh bila orang bagi penghormatan itu. Jangan sekali-kali macam ada kes baru-baru ni lah kan. Ada orang tu mendakwa dialah penyanyi nombor 1 di Malaysia kan. Dia announce diri dia penyanyi nombor 1 di Malaysia. Even though penyanyi nombor 1 Malaysia pun dia tak announce diri dia penyanyi nombor 1 Malaysia. Orang lain yang bagi tahu, dia ni penyanyi nombor 1 Malaysia. Kan? Tapi dia sendiri, tak. Tapi ada penyanyi tu pula, saya lah penyanyi nombor 1 Malaysia. Aduh. Please. Kan? Jadi, orang yang cakap diri dia nombor 1 semua ini adalah orang-orang yang overconfident. Dan sekarang ni orang cakap apa? Kat mana dia beli confident itu ya?
Kalau beli kat Shopee ke kat Lazada ada tak? Aduh, ya kelakar. Jadi itulah dikaitkan dengan fenomena sekarang ini. Okey, baik. So kita recap balik apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey. Kita tengok balik. Okey, yang pertama-tama sebenarnya kita tengok hari ini iaitu berkaitan dengan usaha-usaha menangani ancaman komunis. Iaitu bermula daripada pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang darurat. Yang kedua iaitu pemerkasaan pasukan keselamatan. Kemudian yang ketiga iaitu berkaitan dengan pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Okey, untuk membezakan penduduk dan juga anggota komunis. Yang keempat iaitu rancangan BRICS, di mana rancangan BRICS memperkenalkan kampung baru untuk menghadapi masalah Min-Yuan. Min-Yuan. Dan yang kelima, tawaran pengampunan. Ditawarkan pengampunan kepada anggota komunis. Yang keenam, kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Buat kempen untuk menentang komunis. Yang ketujuh, perintah berkurung. Supaya dapat anggota keselamatan menjalankan operasi memburu komunis dengan lebih berkesan. Itu perintah berkurung. Yang ke-8, perang saraf. Perang saraf memang banyak. Antaranya ada 7 perkara dalam perang saraf ini, iaitu mengadakan lawatan, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya, menawarkan hadiah wang tunai, memenangi kepercayaan orang asli, memajukan perkhidmatan penerangan, memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Dan yang terakhir yang ke-9 iaitu rundingan baling, di mana rundingan antara kerajaan persekutuan dan juga PKM, pemimpin PKM. Namun akibat tuntutan yang berbeza yang tidak dapat dipenuhi, maka rundingan ini menemui kegagalan. Jadi itulah kita kata sebagai 9 usaha-usaha kerajaan menangani ancaman. Okey, baik. Ada yang tanya, cikgu, saya tak faham rancangan BRICS. Okey, baik, ada yang tanya. Okey, baik, bagus. Nasib baik. Kita ada masa lagi untuk penerangan. Baik. Ada yang bertanya, okey, cikgu, kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat ini maknanya apa? Okey, kempen Bulan Rakyat ini maksudnya, iaitu pada bulan Disember, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan telah mengisytiharkan kempen, iaitu bulan itu sebagai bulan semua rakyat melawan penjahat, iaitu melawan komunis. So bagaimana caranya? Semua penduduk di Tanah Melayu pada waktu itu diseru untuk join sukarelawan, join secara sukarela, untuk daftarkan diri, dan mereka akan buat kempen. Kempen ni biasanya buat apa tahu? Macam spanduk-spanduk macam ni lah. Perarakan, kemudian pergi maklumkan, kita menentang penjahat ni iaitu komunis. Ya, betul, kami menentang penjahat komunis. Itu kempen. Jadi kempen ini semua kaum Melayu, Cina, India semua join. Jadi kempen ini telah dapat mengeratkan hubungan antara kaum dan telah menyemai pemikiran kepada rakyat untuk menganggap bahawa komunis itu sebagai penjahat. Jadi bila dah ada anggapan itu, maka mereka tidak akan beri kerjasama kepada komunis. Itu kegunaan kempen. Baik. Satu lagi ada yang tanya. Iaitu saya tak faham rancangan BRICS. Okey. Baik. Antara poin-poin rancangan BRICS. Ingat, ini yang cikgu bulatkan ni. Rancangan BRICS sebenarnya kenapa dipanggil BRICS? Kerana pengarah operasinya ialah Lieutenant General Sir Harold Rawdon Briggs. Itu Sir Harold Rawdon Briggs. Dan tujuan utama rancangan BRICS ni adalah untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min-Yuan. Memutuskan hubungan PKM dengan Min-Yuan. Siapa itu Min-Yuan? Min-Yuan adalah satu gerakan untuk gerakan ini akan kumpulkan makanan, senjata, maklumat dan ubat-ubatan, dan mereka akan serahkan kepada PKM. Dan biasanya Min-Yuan ni adalah terdiri daripada orang-orang tempatan yang ada dalam kampung, penduduk-penduduk kampung.
Jadi penduduk kampung ni dalam diam-diam mereka berikan makanan, beri ubat-ubatan kepada PKM. Jadi diorang inilah yang dipanggil minion. Jadi bagaimana untuk supaya minion ni tak dapat hantar makanan kepada PKM, tak dapat hantar ubat-ubatan kepada PKM? Caranya menubuhkan rancangan BRICS, menubuhkan kampung baru, di mana penduduk-penduduk yang tinggal di pinggir hutan ini, minion yang bunyi macam minion, bukan minion, minion. Minion lain, minion yang pendek-pendek tu, bukan. Ni, okey. Baik. Penduduk yang di pinggir hutan, di tepi-tepi hutan itu akan dipaksa berpindah. Nampak tak? Dipaksa berpindah. Daripada kampung halaman ke sebuah pertempatan baru. Dan kawasan pertempatan baru itu dikenali sebagai kampung baru. Apa yang ada dalam kampung tu? Kampung tu memang dah siap. Ada rumah, ada bekalan elektrik, air, paip, sekolah, semua ada dah. Kemudian kesihatan semua, ada rumah ibadat apa semua, ada jawatan kuasa kampung. Tapi kampung ini akan dipagari dengan kawat berduri, maknanya dipagari dengan kawat, maknanya dawai yang berduri-duri kan. Dengan tembok sekali. Kemudian dikawal pula oleh special constables. Dia ada pintu masuk. Mungkin nak masuk kawasan kampung baru tu dia ada pintu masuk. Di pintu masuk itu nanti akan ada special constables jaga. Supaya memerhatikan pergerakan keluar masuk penduduk. Jadi sehingga bulan Mac semasa kedua, lebih daripada 423,000 orang penduduk di pinggir-pinggir hutan itu telah dipindahkan kepada 410 buah kampung baru. Sebab itu di Malaysia ini banyak kamu jumpa kampung baru. Kampung baru KL, kampung baru Seremban, kampung baru Ipoh, kampung baru Gopeng, kampung bergata-gata ada kampung baru. Kalau kamu fikir kenapa kampung baru banyak sangat Kerana kampung baru inilah dulu menjadi tempat untuk apa? Mereka penduduk-penduduk yang tepi hutan tu dikumpulkan dan kemudian tempat itu dipagari supaya apa? Nak menangani ancaman komunis dan menghalang minion daripada membekalkan ubat-ubatan dan makanan kepada PKM. Itu sebenarnya. So, cikgu ringkaskan inilah dia rancangan BRICS. So, untuk menghalang hubungan PKM dengan minion dan juga kemudian caranya apa? Caranya dengan menumbuhkan kampung baru dan kemudian kampung itu akan dipagari dengan kawat berduri, dikawal oleh special constables, supaya dapat memutuskan hubungan antara PKM dengan minion. Itulah rancangan BRICS. Okey. Baik, kita ada 10 minit lagi. Ada sesiapa lagi yang tak faham benda-benda lain? Nak tanya-tanya sekarang. Nak tanya-tanya sekarang. Ini nampak ni. Kawasan penempatan baru. Nampak tak ni? Inilah dia. Dalam tu ada rumah apa semua. Kalau kita lihat dalam tu ada rumah dan dia ada pintu pagar besar dan ada special constables yang jaga. So kalau orang nak keluar masuk dia kena melalui special constables tu. Dia akan tanya, gimana ni? Kan. Semua dah ada dalam ni, tak payah keluar. Kalau keluar nak gimana? Gitu. Nampak tak? Jadi inilah kawasan penempatan kampung baru. Okey. Baik, ada soalan lain? Ya, betul. Betul, Wuskoh. Bila orang kampung tu, antara orang kampung tu, mungkin orang kampung tu juga adalah golongan minion. Orang kampung tu terpaksa pindah masuk dalam kampung baru. Jadi orang kampung yang golongan minion ni dia tak dapat keluar. Kalau dia nak keluar pun kan, pasti special constable akan tanya, nak pergi mana ni? Saya nak pergi ke contoh pergi kedai. Tapi sebenarnya dia nak masuk hutan. Okey, baik. Dia catatkan, okey awak keluar pukul 11 11 pagi. Okey. Dia pun keluar pergi kedai. Dia keluar pergi kedai lama. Pukul 4, pukul 5 baru balik. Pergi kedai ke? Pergi kedai lambat semua. Pukul 5 baru balik. Dah mula special constable kata apa? Lain macam dia ni. Rasa-rasa dia ni orang minion ni sebab apa? Berkejam dia. Pergi kedai ni. Pukul 11, pukul 5 baru balik. Nampak tak? Mudah untuk mengesan pergerakan minion itu. Jadi, orang-orang macam ni akan ditangkap dan disoal siasat.
Kenapa? Mana kau pergi tadi? Mana kau pergi tadi? Oh, rupanya kau lah sebenarnya yang supply ubat-ubatan dan makanan kepada komunis ya. Terus dipenjarakan. Terus dipenjarakan. Langsung tak dapat supply dah. Itu cara dia. Okey, baik, bagus soalan-soalan tu. Okey, next, lain. Ambil kesempatan ini untuk bertanya apa juga soalan. Okey. Jangan dikeluarkan. Tak. Kebanyakan mereka dikenakan hukuman penjara dan tidak dikenakan hukuman bunuh. Sebab waktu itu undang-undang darurat adalah undang-undang undang-undang British. So kebanyakan undang British sebenarnya adalah mereka akan dikenakan hukuman penjara. Kebanyakannya lah. Saya nak order makan cikgu. Suggest boleh? Boleh? Kalau dah malam ni kau order chicken chop lah. Okay. So chicken chop dia protein, dia kurang karbo, okay. Dan juga air lemon, lemon ice supaya dapat membuang lemak-lemak yang ada. Itu my suggestion. Right. Kau order makan pun kau tanya cikgu ya. Order makan pun kau tanya cikgu. Okay, baik. Cikgu, siapa yang tak ada kad pengenalan tu apa akan berlaku? Sesiapa yang tak ada kad pengenalan tu akan disoal siasat. Sama ada benarkah dia itu penduduk tempatan yang tak percaya mendaftarkan diri ataupun dia memang seorang anggota komunis. So akan disoal siasat. Disoal siasat. Dan kalau dia kata, saya penduduk kampung sini. Apa buktinya? Saya memang lama tinggal sini. Kamu mana? Kampung A. Baik, ada tak sini penduduk kampung A? Mesti. Kau kenal tak orang ni? Tak kenal, cik. Tak pernah tengok pun di dalam kampung. Kan? Toy? Jadi dengan ada kad pengenalan, maka tahu, kamu ni penduduk kampung A ya. Boleh masuk. Macam tu lah. So itulah kegunaan kad pengenalan untuk membezakan penduduk awam dengan anggota komunis. Bagus soalan tu. Baik. So, ada soalan lain? Topik ni sebenarnya best sebenarnya ni. Sebab dia pernah berlaku dan juga ada banyak filem yang kamu boleh tonton, filem-filem Melayu yang yang menunjukkan keadaan di mana berlakunya peperangan di antara anggota keselamatan dengan komunis. Jadi itulah yang berlaku. Okey. Filem macam apa cikgu? Kamu boleh tengok contoh macam filem Darah Satria 1. Yang kedua iaitu filem Prebet Lapuk. Tapi kalau cikgu saja Prebet Lapuk lah. Sebab Prebet Lapuk ni adalah filem yang kelakar sikit sebab dilakonkan oleh A.R. Badul, di mana dia sebenarnya budak kampung yang suka kacau perempuan apa semua. Kemudian bapa dia suruh masuk tentera. Bila dia masuk tentera, dia jadi hero dalam tentera. So dia jadi hero dalam tentera. So best lah, memang best. Jadi Prebet Lapuk nama dia. So itu antara filem-filem yang kamu boleh tonton, berlaku peperangan, tembak menembak. So itu antara filem yang bagus. Baik. Tak ada soalan. Tapi sebenarnya cikgu tengok korang ni muka lapar ni. Dan